La 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 la. Po po po, bujang lapo, ada mancis, tak ada rokok. Jalan jauh tersengguk-sengguk, tumit melicit, hai lutut terbengkok. Eh, bunyi apa ya? Ada orang yang coba mengendap aku agaknya. Oh, kau yang coba mengendap aku ya? Siap kau? Hai semua, selamat datang ke channel Encik Akil dan anda bersama saya Cikgu Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Amboi, siapa ya yang cuba mengintai cikgu di bilik persalinan sebentar tadi? Mungkin mereka tertanya-tanya mengapa cikgu mengenakan pakaian seperti ini. Ini kerana pada hari ini cikgu ingin menyentuh bagaimana cara murid-murid untuk mengubah teks bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Kerana apa? Soalan dan konsep bahasa Melayu standard telah diperkenalkan kepada calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM mulai tahun 2021. Item ini diperkenalkan untuk memperkenalkan bahasa Melayu klasik ya murid-murid, selain memupuk kemahiran membaca dan menulis sebagaimana yang tercatat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP. Cakupan atau skop soalan ini berdasarkan teks prosa tradisional yang berjudul Kepimpinan Melalui Teladan bagi tingkatan 4 dan juga prosa tradisional Burung Terbang Dipipiskan Lada bagi tingkatan 5. Yang mana tingkatan 4, antologi yang kita kaji ialah antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, dan bagi tingkatan 5 dalam antologi Sejadah Rindu. Baiklah, jadi terdapat beberapa peraturan ataupun teknik yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan memberikan cara mudah menjawab soalan bahasa Melayu standard dalam kertas peperiksaan SPM KSSM mulai tahun 2021. Jadi, pastikan murid-murid mengeluarkan pen dan buku catatan untuk mencatat apakah teknik atau petua yang ingin cikgu berikan. Dalam proses kita mengubah teks bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden, maka syarat yang pertama atau peraturan yang pertama yang perlu kita ikuti ialah yang pertama, susunan ayat bahasa Melayu klasik tersebut perlu dikekalkan. Mari kita lihat contoh ayat dalam bahasa Melayu klasik yang cikgu ambil melalui prosa tradisional Kepimpinan Melalui Teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul tingkatan 4. Ayatnya, setelah sudah ia fikir, maka patih Gajah Mada pun ingat akan petala bumi itu. Ingat ya, susunan ayat perlu dikekalkan. Bila kita mengubahnya kepada teks bahasa Melayu standard, maka jawapan yang betulnya adalah seperti: selesai dia berfikir, lalu patih Gajah Mada pun teringat akan petala bumi. Susunan ayat ini sama seperti susunan ayat yang diberi, namun akan dikatakan salah jika seperti ini: pelajar membawa perkataan atau frasa ayat selesai dia berfikir di hujung ayat tersebut. Contohnya seperti lalu patih Gajah Mada pun teringat akan petala bumi selesai dia berfikir. Ini adalah salah.
Perlu diingat, susunan ayat tersebut perlu dikekalkan walaupun ayat itu pasif atau ayat aktif. Ingat ya. Yang kedua, penggunaan bahasa istana dalam ayat bahasa Melayu klasik perlu dikekalkan. Mari kita lihat contoh ayatnya. Setelah sudah, maka Kertalasari pun dibawanya masuk menghadap Seri Betara. Apakah perkataan bahasa istananya? Iaitu menghadap. Jadi, apabila kita ubah kepada bahasa Melayu standard, dia akan menjadi setelah selesai. Sudah kita ganti selesai ya. Lalu, maka kita ganti lalu. Kertalasari pun dibawanya masuk menghadap Seri Betara. Perkataan menghadap perlu dikekalkan kerana ia adalah bahasa istana. Salah jika pelajar menjawab seperti ini. Setelah selesai, lalu Kertalasari pun dibawanya masuk menjumpai Seri Betara. Ya, menghadap sama maksud dengan menjumpai. Kamar, contoh perkataan lain, sama maksud dengan bilik. Bersemayam, sama maksud dengan apa? Cuba pelajar rujuk kamus Dewan. Ada juga perkataan-perkataan lain bahasa-bahasa istana ya. Jangan diubah. Baiklah, seterusnya yang ketiga. Kata ganti nama diri perlu dikekalkan. Contoh ayatnya. Maka titah baginda, wah, datanglah pula bala atas negeriku. Apa kata ganti nama diri dalam ayat ini? Baginda. Jadi, pelajar perlu mengubahnya menjadi lalu titah baginda, wah, datang pula malapetaka atas negeriku. Jangan diubah perkataan baginda. Ya, minta maaf ada kesilapan malapetaka, cikgu tertulis huruf besar huruf M tu. Okey, dan salah jika pelajar menjawab seperti ini. Lalu titah sultan, wah, datang pula malapetaka atas negeriku. Nampak tak? Di sini pelajar tolong jangan ubah kata ganti nama diri. Walaupun kita tahu baginda itu adalah sultan tadi, Sultan Muzaffar ke, Sultan Alim Shah ke, siapa-siapalah, jangan diubah. Gunakan perkataan. Jika nama tersebut Sultan Muzaffar, jadi ikut Sultan Muzaffar. Seterusnya, yang keempat, tanda baca dalam teks bahasa Melayu klasik perlu dikekalkan. Contoh, nampak tak ayat ini? Apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu. Nampak tak? Kita ada pembuka kata dan penutup kata dan ada tanda soal. Pelajar perlu kekalkan seperti contoh jawapan ini. Apakah sebabnya maka boleh dicurinya oleh penjuri itu? Yang saya merahkan adalah pembuka kata, penutup kata dan tanda soal. Salah jika pelajar tidak meletakkan tanda baca yang telah diberikan dalam ayat. Asal tolong jangan buat seperti contoh yang salah ini. Baiklah murid-murid, seterusnya yang kelima, bilangan ayat dikekalkan. Maksud bilangan ayat, contoh, maka dicurinya harta yang kemas-kemas lalu dibawanya kembali. Ada berapa ayat dalam perkataan ini? Minta maaf, ada berapa ayat dalam teks ini? Satu ayat. Maka perlu diubah dalam satu ayat juga. Kemudian dicurinya harta yang tersimpan itu lalu dibawanya pulang. Saya merahkan yang lalu itu kerana biasa murid-murid kesilapannya memisahkan ayat ini menjadi dua seperti contoh yang salah ini. Kemudian dicurinya harta yang tersimpan itu. Harta yang ayat yang kedua, harta tersebut dibawanya pulang. Jadi tidak boleh ya, jika ayatnya satu kita perlu buat satu sahaja. Yang keenam, nama watak dalam teks bahasa Melayu klasik perlu dikekalkan. Mari kita lihat contoh ini.
Setelah dilihatnya oleh Kertalasari orang datang itu, maka kata Kertalasari kepada orang itu, "Siapa tuan hamba ini?" Jawapan yang betulnya, kita kekalkan nama Kertalasari tadi. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari orang yang datang itu, lalu Kertalasari bertanya kepada orang itu, "Siapakah tuan hamba ini?" Ini adalah jawapan yang betul. Salah sekiranya pelajar membuat seperti ini. Okey, menjawab seperti ini. Setelah dilihatnya oleh Kertalasari orang yang datang itu, lalu dia. Nampak tak? Kertalasari itu ditukar dengan perkataan dia. Tidak boleh. Kita gunakan balik nama asalnya, ya, murid-murid. Dan yang terakhir, nama tempat juga perlu dikekalkan. Jangan pandai-pandai ubah. Mari kita lihat contoh. Dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksmana itu. Nama tempat ini adalah Melaka. Betul? Ya, okey. Jadi, jawapannya, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Nampak tak yang diubah apa? Dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Tiada diubah. Jadi, salah jika Melaka kita ubah seperti ini. Dialah gerangan hulu balang Ratu Negeri Bersejarah yang bernama Laksamana itu. Adakah semua orang tahu Melaka itu negeri bersejarah jika pembacanya bukan duduk di Malaysia? Contoh, sebagai contoh. Jadi, nama tempat dalam teks bahasa Melayu klasik jangan diubah. Jadi murid-murid, apa 7 perkara yang perlu dikekalkan tadi? Ingat, tolong ingat 7 perkara ini. Seperti ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Tapi hari ini cikgu ada 7 perkara yang perlu murid-murid ingat. Iaitu yang pertama, susunan ayat mesti diikut. Jika ayat pasif, tulis kembali pasif. Seterusnya, bahasa istana dikekalkan. Kata ganti nama diri dikekalkan. Tanda baca diikut semula. Bilangan ayatnya dikekalkan juga. Kemudian, nama watak dan nama tempat perlu ditulis sama seperti dalam teks. Jangan diubah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh yang cikgu berikan ini. Jom kita cuba. Nampak ya? Bagi memudahkan murid-murid untuk membuat, jadi murid-murid perlulah membuat jadual sebelum menulisnya. Cadangan cikgu ya, boleh membuat jadual, pisahkan. Seandainya teks yang diberikan ada 3 ayat seperti yang cikgu berikan ini, jadi pisahkan kepada 3 bahagian. Contohnya, mari kita lihat. Maka ia pun singgah di luar kota pada kampung segala jauh. Apa perkataan yang perlu diubah? Ialah perkataan maka. Jadi kita boleh ubah kepada lalu yang cikgu merahkan. Lalu dia pun singgah di luar kota pada kampung. Salah ya. Jadi kita boleh ubah kepada di kampung. Okey, segala merujuk kepada semua orang Jawa. Lihat ayat yang kedua pula. Maka Kertalasari pun menyamarkan dirinya kepada segala Jawa yang banyak itu. Jadi kita boleh ubah juga maka ini sama ada pakai lalu ataupun kemudian. Tadi kita dah pakai lalu, jadi eloklah yang ini kita pakai kemudian. Kemudian Kertalasari pun menyamarkan dirinya sebagai orang Jawa yang ramai itu. Tolong perhatikan yang merah-merah cikgu ubah itu ya. Itu saja yang diubah. Jadi tak banyak yang perlu kita ubah. Dan ayat yang ketiga, maka Kertalasari pun sedia kala berjalan keluar masuk bermain-main segenap kampung orang kaya-kaya dan saudagar. Bila kita ubah kepada bahasa Melayu standard menjadi lalu, Kertalasari pun seperti biasa berjalan keluar dan masuk, serta bergaul di setiap kampung dengan orang kaya-kaya dan saudagar. Bila kita lihat ayat lengkapnya ada di bawah itu cikgu telah berikan, murid-murid boleh tengok. Lalu dia pun singgah di luar kota, di kampung semua orang Jawa.
Kemudian Ketalasari pun menyamarkan dirinya sebagai orang Jawa yang ramai itu. Lalu Ketalasari pun seperti biasa berjalan keluar dan masuk serta bergaul di setiap kampung dengan orang kaya-kaya dan saudagar. Jadi cuba ingat petua yang cikgu bagikan, 7 perkara yang perlu diingat supaya murid-murid dapat menukar ayat bahasa Melayu klasik kepada ayat bahasa Melayu standard. Jadi, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye semua.